Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di sini. Dan selamat datang ke channel Az-Zaman Sulaiman. Saya amat berharap agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, bagi membolehkan kita menjalankan aktiviti harian dengan baik dan dapat terus bersama saya di sini. Saya juga memanjatkan doa agar kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita. Untuk siaran kali ini, saya akan terus kembali membaca novel Rusuh di Kuala, bab 10, berjodoh kalau jodoh tak ke mana. Kita dapat lihat bagaimana perancangan Pak Hassan, Zahid dan kawan-kawannya. Adakah mereka berjaya merealisasikan rancangan mengangkat Zahid sebagai pengurusi belia di kampung Kuala Juru? Jawatan itu penting dalam usaha membuka laluan Zahid bertindak sesuatu terhadap rancangan kerajaan negeri membangunkan kampung mereka. Jayakah mereka? Jom kita lihat. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti pembacaan novel Rusuh di Kuala, bab 10 yang berjodoh kalau jodoh tak ke mana. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu opening video. Jom kita. Alhamdulillah, jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia menemani saya di sini. Sesungguhnya pertemuan kita ini bukan saja-saja, tapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi. Sudah pasti ada hikmahnya untuk kita yang kita memang tidak tahu waktu ini. Mengapa saya katakan begitu? Sesungguhnya Allah SWT menguasai seluruh alam maya ini dan tidak akan gugur sehelai daun pun melainkan Allah yang mengaturnya. Intisari surah Al-An'am ayat 59. Cuba bayangkan, dengan gugurnya sehelai daun dari pohon pun Allah yang mengaturnya, apalagi pertemuan kita ini. Dan Allah tidak mentakdirkan sesuatu hanya saja-saja, pasti ada rahsianya. Jadi, sebelum saya teruskan pembacaan novel Rusuh di Kuala bab 10 yang berjodoh kalau jodoh tak ke mana, adalah lebih manis saya ceritakan sedikit mengenai channel ini terlebih dahulu. Channel ini akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti sketsa kehidupan, seni dan budaya, fikrah Muslim, ewas masa, my inside story, short film dan telemovie. Sesungguhnya ilmu mengenai kehidupan ini tidak pernah diajar di mana-mana universiti di dunia ini. Kita hanya dapat menimba ilmu mengenai kehidupan ini melalui pengalaman hidup kita, juga pengalaman hidup kawan-kawan kita, juga melalui pembacaan. Sekiranya kawan-kawan terus mengikuti channel ini, saya yakin kawan-kawan akan dapat menambah nilai ilmu mengenai kehidupan. Dalam hidup kita ini, kita pasti akan melalui pengalaman hitam dan putih kehidupan. Kita tidak dapat lari daripadanya.
Selanjutnya kawan-kawan telah ke sini, saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk terus bersama-sama saya sehingga akhir. Sebagai tanda sokongan dan dukungan kepada channel ini, saya mohon kawan-kawan subscribe, like dan komen. Sokongan dan dukungan kawan-kawan akan dapat membantu channel ini terus berkembang di alam maya ini. InsyaAllah channel ini akan dapat membantu kawan-kawan menambah nilai dan ilmu mengenai kehidupan. Sekiranya kawan-kawan ingin menggali terus ilmu kehidupan ini, kawan-kawan boleh mengikuti semua video yang telah saya upload di channel ini. Kawan-kawan boleh klik atas nama saya di mana-mana video saya. Pihak YouTube akan bawa kawan-kawan ke page YouTube saya. Di sana kawan-kawan boleh tengok jodoh video saya dari berbagai segmen. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti pembacaan novel Rusuh di Kuala bab 10 yang berjodoh Kalau Jodoh Tak Kemana. Jom kita. Jom kita mulakan pembacaan novel Rusuh di Kuala bab 10 Kalau Jodoh Tak Kemana. Berkat kerja kuat kawan-kawannya, akhirnya Zaid menang dan berjaya merebut jawatan pengurusi belia di Kuala Juru. Zaid berjaya memenangi jawatan itu setelah berjaya mengalahkan Sobri dengan kelebihan 20 undi. Sobri adalah orang kanan dan merupakan proksi Kamal, Ketua Pemuda Putera Cawangan. Kamal merupakan seorang usahawan, meneruskan usaha bapaknya yang merupakan seorang kontraktor. Kamal menggunakan segala pengaruh dan wang ringgit untuk menghalang Zaid menduduki kerusi itu dengan menghantar proksinya. Menjelang mesyuarat agung Kesatuan Belia, Kamal dan Sobri telah mengumpul dan membawa anak-anak muda di Kuala Juru makan di hotel serta berkaraoke. Mereka menggunakan teknik dan taktik yang sama ketika menjatuhkan Zaid dulu. Kali ini usaha Kamal tidak membuahkan hasil. Ini kerana ramai anak-anak muda yang merupakan ahli persatuan sedar kesilapan mereka dahulu. Kejatuhan Zaid menyepikan persatuan daripada sebarang aktiviti yang berfaedah. Kamal terpaksa menghalang Zaid kerana kemenangan Zaid akan menggugat kedudukannya sebagai Ketua Pemuda Putera Cawangan. Dia kena mengadakan program dari masa ke semasa bagi menyaingi Zaid. Sedangkan dia langsung tidak berminat. Dia hanya inginkan jawatan semata-mata untuk mendapatkan nama, kedudukan dan peluang perniagaan. Berlainan dengan Zaid, menggunakan jawatan untuk menggerak dan membangunkan masyarakat setempat, khususnya golongan belia. Zaid akan mengatur berbagai program dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Zaid banyak idea dan ideanya amat bernas dan baik untuk dilaksanakan. Kemenangan Zaid mengetuai persatuan belia pasti akan mengembirakan Pak Hassan dan Janet. Pak Hassan merupakan motivator, sementara Janet merupakan pendesak yang cukup kuat supaya dia kembali merajui persatuan belia. Zaid hairan mengapa Janet beria-ia sangat mahukan dia menerajui persatuan belia dan membentuk jawatan kuasa bertindak itu. Zaid tidak pasti. Tahniah Zaid, akhirnya kau berjaya juga walaupun mendapat tentangan yang cukup hebat.
aku dengar hampir setiap malam mereka usung anak-anak muda ke kampung makan dan berhibur sambil bersalaman dengan Zahid ketika Zahid membuat kunjungan ke rumah Pak Hassan. Alhamdulillah, Tuhan bersama kita. Pak Hassan, kadang niat kita ikhlas untuk membantu masyarakat. Jika saya gagal, maka usaha kita untuk bertindak terhadap projek tebus guna tanah ini pasti terkendala. Kita hanya dapat melihat segala pembangunan yang dibuat. Kita hanya dapat melihat segala kekayaan di kaut orang, ujar Zahid. Jadi apa langkah seterusnya, Zahid? Soal Pak Hassan. Saya akan melantik setiausaha, bendahari, beberapa jawatankuasa tambahan dan mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan membuat pelantikan jawatankuasa memegang biro, membuat pelantikan pengurusi untuk memegang biro. Saya juga akan berbincang dengan jawatankuasa mengenai agenda penubuhan jawatankuasa bertindak itu. Jelas, Zahid. Bagus, Zahid. Terima kasih, Pak Hassan. Pas ini Pak Hassan kena bantu saya dan kawan-kawan pergi berunding dengan pemimpin yang ada di kampung ini untuk membentuk jawatankuasa bertindak, dan Pak Hassan kena jadi penasihat, ujar Zahid. Zahid, kenapa aku? Pak Hassan mengajukan persoalan. Pak Hassan orang yang cukup berpengaruh di sini. Cakap Pak Hassan, ramai yang akan ikut. Kami pun ikut Pak Hassan. Dan apa yang kami buat ini pun atas kehendak Pak Hassan sendiri. Jadi, siapa yang kita akan jumpa soal Pak Hassan? Orang yang pertama Pak Imam. Dan dia juga ketua cawangan putra. Kita cadangkan dia jadi pengurusi jawatankuasa ini. Habis kau, saya akan bertindak selaku setiausaha Pak Hassan. Setiausaha penting untuk menggerakkan jawatankuasa. Pak Hassan kena berdampingan dengan Pak Imam supaya dia tahu dan faham apa yang kita hendak buat. Saya takut juga Pak Imam akan dipengaruhi oleh orang lain bagi menghancurkan rancangan kita. Zahid menerangkan kepada Pak Hassan. Zahid, aku dah nampak apa yang kau nak buat. Sebab itu aku mau kau. Aku tahu kau tahu apa yang patut kita buat. Setelah Pak Hassan penuh semangat. Pak Hassan, tak ada apa yang lebih dengan saya. Saya juga sama macam orang lain. Tapi mungkin apabila kita jujur dan melakukan kerja tanpa sebarang kepentingan, Tuhan memberikan ilham kepada kita. Baik, merendahkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tersentak Pak Hassan dan Zahid. Saya menjawab salam. Terlalu asyik berbual, tak sedar kehadiran Azmi. Rancak pemimpin baru kita berhujah. Apa yang dibuatkan tu? Sapa Azmi sambil menghulurkan tangan untuk bersalam. Tak ada apa, cuma aku bertanya Zahid tentang perancangan dia mengenai jawatankuasa bertindak. Jelas Pak Hassan. Alhamdulillah, pilihan kita memang tepat, jawab Pak Hassan sambil merenung Zahid. Alhamdulillah, semoga perjuangan kita berhasil, sambut Azmi. Zahid, kau nak lantik Azmi jadi apa? Dia nak bertanding, kau tak beri, jawab Pak Hassan. Setiausaha Pak Hassan dan jadi penolong setiausaha jawatankuasa bertindak tu.
Majid jadi bendahari dan Salim dah memegang jawatan timbalan pengurusi beliau. Lepas ni kerja banyak menanti kau, Azmi. Ingat Zahid kepada Azmi. Saya tak kisah Zahid. Yang penting kita dapat apa yang kita mahu untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat kampung keseluruhannya. Jawab Azmi sambil memahati Zahid dan Pak Hassan silih berganti. Sedang mereka asyik berbual, tiba-tiba telefon bimbit Zahid berbunyi. Maafkan saya, kata Zahid sambil melihat skrin telefon bimbitnya. Hello sayang. Apa yang boleh saya bantu? Zahid menjawab panggilan. Zahid. Saya dengar suara you lain lah. Macam happy aja. Apa cerita? Soal Janet. Hajat you dah terlaksana. Jawab Zahid pendek, penuh keyakinan. Hajat apa? Hajat you nak tengok saya pimpin persatuan belia. Zahid memberitahu. Oh, tahniah. I happy to hear that. Dan what's next? Janet gembira. Set my yacht committee dan jawatan kuasa bertindak tu. Good, right? Janet, saya heran kenapa you nak sangat saya terlibat dalam semua perkara itu. Soal Zaid. Saya nak tengok you punya leadership. Saya heran macam mana anak darah Cina dari anak datuk boleh jatuh hati pada you, kata Janet sambil ketawa. Janet, you perlu saya nampaknya. No. Itu hakikat. Apa yang you ada sehingga boleh mencuri hati I. Janet mempertahankan pendiriannya. Entahlah, mana saya tahu. Jawab Zahid pendek sambil melihat Pak Hassan dan Azmi merenungnya. You ada sekeping hati yang jujur dan ikhlas. You seorang pengasih dan penyayang. Pegangan agama you kuat. You ada prinsip dan mempunyai leadership quality yang cukup tinggi. Lah Janet. Itu saja soal Zaid. Ya, buat masa ini. Mungkin nanti dia some other new thing. Kelas Janet. Anyhow, Janet, saya tengah ada discussion dengan kawan-kawan saya. Nanti senang malam ni saya call you. Ujar Zahid. Sorry to disturb you. Kenapa you tak cakap? You tengah ada discussion. Mana boleh kalau orang lain call. Awal-awal lagi saya cakap. Lagipun we all buat informal discussion. Anyhow, thanks for your call. Saya call you tonight, okay? Bye. Bye. Pak Hassan, bolehkah pemimpin kita ini pimpin kita? Azmi membuka mulut setelah melihat Zaid habis bercakap dengan kawannya melalui telefon bimbit. Kenapa kau kata macam tu, Azmi? Pak Hassan heran. Pak Hassan tak tengok tadi. Rupanya kawan kita ni tengah di lambung gelombang asmara dana. Usik Azmi sambil biji matanya melihat reaksi Zaid. Zaid tidak menjawab, sebaliknya tersenyum banyak usikkan Azmi. Saya yakin boleh dia seorang yang bijak, jawab Pak Hassan. Pak Hassan,
Ada apa-apa ke bodek saya tinggi melangit. Kalau nak minum, jom kita pergi kedai. Zaid berseloroh. Terima kasih Zaid. Kau mau pimpin persatuan dan mulakan gerakan bantahan projek itu sudah cukup buat aku, siapa Hasan. Siapa gadis betuh itu? Siap speaking Mak Saleh lagi? Azmi ingin tahu. Nantilah kau akan tahu juga nanti. Cakaplah, nak malu apa dengan aku tanpa Hasan? Azmi menunjuk. Kalau aku cakap pun, mana kau kenal? Sekurang-kurangnya namanya dan tinggal di mana, pujuk Azmi. Nama dia Janet dan tinggal di Kulin High Tech, kawasan Golf Club. Anak seorang pemaju perumahan bergelar Datuk. Wow! Hebatnya kau, Zaid. Hebat apa pula? Zaid menyuak Azmi. Hebatlah. Dapat anak darah Cina yang bapaknya bergelar Datuk. Apa ilmu yang kau pakai? Ajarkan aku sama. Azmi terus bergerak. Tak ada Azmi. Bolehkah keluarga dia terima kau? Dan sanggupkah mereka biarkan anak mereka memeluk agama Islam? Lazimnya agama Islam susah sikit. Agama lain tak ada masalah. Azmi memberikan pendapatnya. Entahlah, aku tak fikir sampai tahap tu. Kami hanya berkawan biasa. Kalau ada jodoh, tak ke mana. Azmi, Zaid seolah-olah mengeluh. Aku bimbang, kau kecewa nanti. Kalau kau kecewa, susah projek kita ni. Kalau kita sudah serahkan diri kita kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Jika ditakdirkan dia jodoh aku, maka kahwinlah aku dengan dia. Dan jika tidak, reda sajalah. Buat apa nak kecewa? Pasti ada rahmat dan hikmah yang kita tidak nampak waktu itu. Zaid menjelaskan pendiriannya. Eloklah tu Zaid, Pak Hasan mencelah. Ni, nanti aku bagi surat pelantikan sebagai setiausaha dan lain-lain jawatan. Kau buat surat panggilan mesyuarat minggu depan. Dalam mesyuarat tu juga masukkan agenda perbincangan pelantikan 5 orang wakil kita ke jawatan kuasa bertindak tu. Lepas tu kita jumpa semua pemimpin masyarakat kita. Arah Zaid. Untuk apa kita jumpa mereka? Soal ni. Pertama, kita memberitahu hasrat kita menubuhkan jawatan kuasa bertindak tu. Dan kedua, kita mahu mereka berikan kita 5 nama sebagai wakil mereka dalam jawatan kuasa ni. Masa ni Pak Hasan kena ikut. Tenang Zaid. Aku tak ada masalah, jawab Pak Hasan penuh semangat. Alhamdulillah. Begitulah pembacaan novel Rusuh di Kuala bab 10 yang berjodoh Kalau Jodoh Tak ke Mana. Dalam bab ini, tadi Zaid sudah mula merancang gerakannya dan mengharapkan usaha itu akan disokong oleh Pak Hasan, bekas ketua kampung dan antara peneroka kampung Kuala Juru yang masih hidup. Jom kita ikuti terus pembacaan novel ini untuk mengetahui kesudahan cerita ini. InsyaAllah akan diteruskan dalam siaran yang akan datang untuk bab 11 dan seterusnya. Sekadar pemberitahuan, sekiranya kawan-kawan terlepas bab-bab awal dan ingin mengikutinya bermula dari bab 1, kawan-kawan boleh pergi ke page
YouTube saya dan cari playlist novel Rusuh di Kuala. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.